Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Ustazah Nur Fadilah binti Abdul Rahman selaku pensyarah kursus akhlak dan tasawuf. Saya Muhammad Arif Ramadan bin Ali, nombor matrik I 1920391 akan hari ini akan membentangkan tentang tajuk kerja khusus saya, iaitu bab 1 sifat marah dan bab kedua biografi tokoh sufi yang bernama Muhammad Al-Kattani. Okey, kita pergi kepada bab 1 iaitu sifat marah. Jadi ini adalah perbahasan-perbahasan yang akan kita bincangkan nanti. Daripada maksud dan definisi, pergi kepada punca dan kesan sifat marah, pandangan dan klasifikasi sifat marah oleh ahli tasawuf, dan cara-cara dan terapi untuk menghindarkan diri kita pada sifat marah. Kita pergi kepada pertama, maksud dan definisi marah. Menurut bahasa, sifat marah dari sudut bahasa adalah perasaan panas hati, berang, gusar dan murka. Manakala dalam bahasa Arab ia disebut sebagai ghadab, daripada akar kata ghadaba yaghdibu ghadaba. Dan daripada definisi pula kita boleh ambil apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, iaitu marah dari perspektif ilmu tasawuf sebagai tekanan nafsu dan dari iri hati yang mengalirkan darah pada bahagian wajah yang berakibat timbulnya kebencian pada diri seseorang. Jadi kita boleh simpulkan marah ini adalah satu tindakan emosional daripada seorang individu akibat daripada tekanan yang diberikan terhadapnya dan sesuatu yang dia tidak suka. Okey, kita terus pergi kepada punca dan kesan sifat marah. Di sini terdapat banyak punca dan kesan sifat marah lah yang kita ketahui. Tapi di sini saya senaraikan 5 perkara, iaitu mengalami gangguan fizikal dan mental, hasutan syaitan dan hawa nafsu, ego, sombong dan dendam, kurang iman dan sabar, ada perkara yang tidak disukai. Jadi kelima-lima perkara ini akan menimbulkan sifat marah dalam diri seseorang. Keempat-empat ni lah tidak akan ada kecuali, dan ini yang pertamanya lah hasutan syaitan dan hawa nafsu. So itu adalah yang utama. Dengan hasutan syaitan dan hawa nafsu itu akan timbul sifat marah keempat-empat ataupun yang lain-lain. Jadi ini adalah yang utamanya lah, hasutan syaitan dan hawa nafsu. Kesan negatif kesan negatif sifat marah ini adalah emosi menjadi tidak stabil, sukar didekati oleh orang lain, menjadi asbab keruntuhan sistem kekeluargaan, membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan memutuskan silaturahim. Jadi kita dapat lihat kesan marah ini begitu besar kesannya terhadap individu ataupun masyarakat lah. Terutama ia boleh jadi sebab keruntuhan sistem kekeluargaan lah, boleh menjadi asbab perceraian, dan boleh memutuskan silaturahim, dan boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain jika tidak dapat dibendung sebaiknya. Kerana sifat marah ini adalah berasal daripada iblis dan syaitan lah, yang berasal daripada api. So kita dapat lihat sini peristiwa keengganan iblis sujud pada Nabi Adam. Itulah sejarahnya. Syaitan ini ingkar kepada Allah atas arahan Allah dan enggan sujud kepada Nabi Adam, dan dia marah dan dia terus berdendam hinggalah ke hari inilah. So Imam Al-Ghazali menggariskan 3 klasifikasi marah ni lah, iaitu yang pertama al-tafrid, i'tidal dan ifrat. Pertamanya beliau menggariskan 2 sahaja, iaitu sifat marah yang terpuji dan sifat marah yang tercela. Sifat marah ini tak boleh langsung tidak ada dalam diri manusia, ia perlu ada. Dan itulah sebab Imam Ghazali ini menggariskan 2 perkara, iaitu sifat marah terpuji dan sifat marah yang tercela. Kita boleh lihat ketiga-tiga klasifikasi ini nanti. Okey, apa sifat marah yang terpuji? Sifat marah yang terpuji adalah al-i'tidal, iaitu sifat marah yang moderat dan dibenarkan syarak. Penggunaannya bersangkut paut dengan hukum agama, mencegah kemungkaran, dan apabila berhadapan dengan musuh Allah. Sifat marah jenis ini juga dapat menimbulkan keberanian dan menahan marah, keteguhan pendirian, dan juga kasih sayang. Apa sifat marah yang tercela? Sifat marah yang tercela adalah al-ifrat, digariskan di sini, iaitu marah jenis ini berasal daripada hawa nafsu dan akibat daripada godaan syaitan. Pemilik sifat ini boleh mengembangkan sifat marah ini, akan munculkan sifat-sifat negatif yang lain. Itulah saya kata tadi, boleh menimbulkan sifat ego, sombong, dendam, hasad dengki dan sebagainya. Al-tafrid ni apa pula? Al-tafrid ni adalah seseorang tu langsung tak ada sifat marah. Jadinya perkara itu boleh membimbangkanlah
ataupun boleh memudaratkan diri seseorang itu. Apa yang kita dapat tahu di sini, Imam Syafi'i kata, sesiapa yang pada saat diperlukan untuk marah namun dia tidak bersikap tegas, maka dia laksana seekor kedai. Maka sifat marah ni semua jadi. Apabila seseorang itu memerlukan sifat marah atas alasan untuk menjaga kemungkaran, maka ia perlu bersifat marah. Okey. Kita lihat seterusnya saranan daripada menahan sifat marah daripada Al-Quran. Kita dapat lihat pada surah Asy-Syura ayat 37, walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Okey. Ni ada 4 lah. Saya akan ambil 2 sahaja saranan daripada Rasulullah SAW daripada hadis. Rasulullah berkata apa? Satunya wasiat yang besar, iaitu anna rajulan qala lin nabi, hadis daripada Abu Hurairah. Rasulullah kata apa? Anna rajulan qala nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taghdab, faraddada mirara qala la taghdab. Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah berkata, jangan marah. Lelaki itu mengulang dan mengulang kembali soalan itu, dan Rasulullah kata, tetap jangan marah. Maknanya satu wasiat ini nampak macam simple, tapi sebenarnya ia besar sekali. Kerana marah itu akan menimbulkan lebih banyak kesan negatif yang lain. Kalau boleh tahan, kita tahan. Dan Rasulullah berkata lagi, ini hadis yang saya ambil, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji'. Apabila salah seorang daripada kamu marah sewaktu sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau duduk menahan sifat marah tak apa, tapi kalau duduk itu marah juga, hendaklah dia berbaring. Betapa besarnya saranan Rasulullah untuk umatnya menahan marah ini. Okey, kita pergilah kepada bab yang kedua. Okey, bab yang kedua kita akan membahaskan tentang pribadi seorang ahli tasawuf yang kurang dikenali lah, iaitu nama dia Muhammad Al-Qattani. Beliau ini adalah seorang ulama sufi yang berasal daripada Morocco lah. Dari kita akan melihat latar belakang dan pendidikan beliau, sejarah hidup dan gerakan reformasi. Beliau banyak terlibat dengan politik dan perwatakan peribadi beliau, sumbangan dan karya-karya yang dihasilkan, dan juga kesimpulan keseluruhan tajuk akan kita yang saya bahaskan pada hari ini. Okay, nama penuh beliau adalah Abu Al-Faid Muhammad bin Abdul Kabir Al-Qattani Al-Idrisi Al-Hasani. Dilahirkan di Maghribi pada bulan Rabiul Awal tahun 1873 Masihi bersamaan dengan 1290 Hijrah. Ia berasal daripada keluarga Al-Qattani. Keluarga Al-Qattani ini terkenal dengan tarikat Sufi Al-Qattaniyah yang telah diasaskan sejak awal lagi. Okey, bapanya Abdul Kabir Al-Qattani, seorang tokoh yang alim, dan ibunya juga Fadilah binti Idris, juga seorang guru agama yang alim. Sejak kecil beliau dididik dalam suasana yang beragama dan penuh dengan ilmu dari kedua-dua ibu bapanya, dan beliau telah mendaftar di Kutab dan mula menghafal Al-Quran pada usia kecil. Daripada usia kecil dah start menghafal Al-Quran lah. Bagus. Seterusnya, beliau telah mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan. Selesai menghafal Al-Quran, maka beliau mengembangkan ilmunya kepada yang lain, iaitu hadis, usul fiqh, bahasa, falsafah, perundangan, politik, dan juga ilmu tasawuf daripada ayahnya sendiri. Sumber yang lain mengatakan beliau mempelajari kitab Ibnu Arabi daripada ayahnya sendiri. Beliau melanjutkan pengajian di Universiti Al-Qarawiyyin dan berguru dengan pelbagai ulama terkenal. Setelah menamatkan pengajian, beliau menjalankan kerja dakwah ke hampir seluruh kota di Maghribi, iaitu Fes, Rabat, Sil, Zarqun, Meknes dan lain-lain. Ketika usianya mencecah 23 tahun, muda lagi, beliau telah mula dikenali kerana pendekatan cara dakwah dan pidatonya. Pandai berdakwah dan pidato. Muhammad Al-Qattani ini, beliau telah menjadi pemimpin di Zawiyah. Zawiyah ni adalah sebuah madrasah lah, Tarikat Al-Qattaniyah di Fes, dan menarik ramai golongan daripada golongan kelas bawahan. Okey, seorang beliau yang berkonsepkan nahda ataupun pembaharuan dalam ilmu Islam, iaitu mendapat tentangan hebat ulama di sekitarnya lah. Beliau sama sekali menyeru murid-muridnya untuk menolak taklid buta dan mengembangkan konsep musyawarah ijtihad untuk mengeluarkan diri daripada pemikiran yang terkongkong. Kalau di Malaysia ini kita dapat lihat tokoh yang bawa pembaharuan ni ada seperti Muhammad Abduh, dan luar adalah Syed Jamaluddin Al-Afghani itu. Tapi di Maghribi ini beliau lah yang bawa gerakan pembaharuan itu. Okey. Jarang kita melihat. Okey.
Pada zaman beliau, Maghribi sedang terperangkap di bawah ancaman kolonialisme Perancis lah. Ini sejarah hidup. Kita akan lihat satu persatu. Beliau dituduh ingin menggulingkan Sultan Abdul Aziz, iaitu Sultan ketika itu, yang memperkenalkan beberapa undang-undang barat seperti cukai yang membebankan dan meminjam wang yang tinggi daripada Perancis. Perkara ini telah membebankan negara lah, sekaligus telah menyebabkan rakyat tidak berpuas hati. Seterusnya pada 1903 beliau bertemu dengan ramai penguasa dari Mekah. Beliau telah menaikkan haji dan berbincang mengenai situasi politik di negaranya. Beliau juga mengunjungi Perancis untuk melihat budaya dan kemajuan di sana. Beliau mendapat ilham untuk menerbitkan Akhbar At-Ta'un. Setelah kembali daripada haji, beliau menerbitkan Akhbar At-Ta'un ini untuk tujuan apa? Untuk menjelaskan kepada masyarakat Maghribi pada ketika itu tentang buruknya kolonialisme ni lah, menentang sebarang pengaruh ataupun sebarang pengaruh kolonialisme ni daripada Perancis, daripada pihak Eropah. Sambungan lagi, pada 1907 Perancis telah menyerang kota Casablanca. Casablanca ni di Morocco lah, Maghribi. Beliau telah kecewa dengan kepimpinan Sultan Aziz ketika itu dan berbaiat kepada saudara baginda, adik-beradik Sultan tu sendiri, iaitu Sultan Abdul Aziz, sebagai sultan yang baru dengan syarat baginda mempersetujui konsep musyawarah dan meneruskan perjuangan jihad tentang penjajah. Jadinya Muhammad Al-Qahtani ini telah menasihati sultan, telah kecewa dengan sultan yang lama, iaitu Sultan Abdul Aziz, dan berbaiat dengan Sultan Abdul Hafiz, iaitu sultan yang baru, dengan syarat baginda mempersetujui jihad dan bersetujui konsep musyawarah. Ya, terjadinya 1908 terjadinya peristiwa Hafidiyah. Hafidiyah ni adalah rampasan kuasa lah yang dijalankan oleh Sultan Abdul Hafiz. Namun janji baginda untuk meneruskan jihad. Tadi Muhammad Al-Qahtani dah menyokong Sultan Abdul Hafiz ni tadi, tapi baginda ini memungkiri janjinya untuk meneruskan musyawarah dan meneruskan perjuangan jihad. Okey. Melawan penjajah tidak dapati dan pengaruh Muhammad Al-Qahtani tersebar luas. Jadinya bila sultan ni tak tepati janji, maka Muhammad Al-Qahtani terus menerus mempengaruhi rakyat-rakyat Maghribi ketika itu untuk meneruskan perjuangan jihad. Jadinya seluruh rakyat Maghribi pada ketika itu tertarik dengan dia punya pengaruh, ya, untuk menentang penjajahan Perancis pada ketika itu. Oleh itu Perancis rasa tak sedap diri, rasa tak, orang kata Perancis ni rasa tak puas hati, rasa tak senang duduk, dan merancang untuk menyuap Muhammad Al-Qahtani ini dengan beberapa kedudukan, pangkat dan harta. Tetapi Muhammad Al-Qahtani seorang ulama sufi, seorang tokoh sufi yang Islam berada di dalamnya sungguh kuat. Beliau menolak segala perkara-perkara tersebut dan ingin berjuang jihad bersama-sama rakyat Maghribi yang lain. Tetapi Perancis ini, apabila rancangannya tidak berjaya, beliau menghasut Sultan Abdul Hafiz ketika itu, yang bahawa Sultan Muhammad Al-Qahtani ini telah ada rancangan untuk menggulingkan baginda pada ketika itu. Jadinya baginda merasa murka lah. Dulu disokong, sekarang nak ingin jatuhkan. Padahal Muhammad Al-Qahtani ini, Syekh Muhammad Al-Qahtani tak ada buat apa-apa pun. Beliau hanya menyeru kepada jihad dan menasihati sultannya berkali-kali untuk meneruskan jihad melawan Perancis. Dan oleh itu Perancis menuduh beliau ingin menggulingkan Sultan Abdul Aziz, Sultan Abdul Hafiz. Muhammad Al-Qahtani ini telah ditangkap dan dihukum dengan kejam sehingga beliau syahid pada 1909 semasa berusia 36 tahun. 36 tahun, muda sangat meninggal, ya. Dan dikabarkan beliau meninggal itu dalam keadaan sungguh tragis. Bukan orang kafir yang bunuh, tentera Sultan Abdul Hafiz itu sendiri yang membunuhnya di hadapan keluarganya sendiri. Jadinya amat sedih peristiwa tersebut. Jadinya inilah perwatakan peribadi yang kita kenal daripada Syekh Muhammad Al-Qahtani ini, seorang ulama sufi, ya, seorang yang lemah lembut dalam berdakwah. Ini dapat dilihat daripada ketekunan beliau berdakwah kepada orang ramai, petah berkata-kata dan pandai berpidato, sabar menghadapi ujian berat yang dihadapinya, ya. Beliau ditahan, beliau dituduh, ya, oleh ulama-ulama lain kerana membawa satu benda yang barulah dalam Islam. Padahal satu benda yang baru tu amat bagus, ya, untuk memajukan umat Islam pada ketika itu, mementingkan musyawarah. Inilah yang berkali-kali disarankan oleh beliau kepada sultan ketika itu. Sungguh sangat bijak dalam diplomasi dan kepimpinan, berani melawan musuh Allah, iaitu penjajah,
dan beliau seorang yang zuhud dan ikhlas dalam perjuangan kerana menolak kemewahan walaupun ditawar kepadanya. Ini kita dapat lihat daripada tawaran kolonialisme waktu itulah. Beliau menolak semuanya dan ingin berjihad dan menyeru kepada semua pengikutnya untuk berjihad. Jadi inilah sumbangan dan karya beliau. Beliau membawa menerapkan konsep nahda ataupun pencerahan, pembaharuan kepada para pengikutnya, iaitu meninggalkan taklid buta dan berusaha memajukan diri berasaskan ilmu-ilmu Islam. Antara lain juga beliau menerbitkan Akhbar Ta'un, iaitu akhbar membawa suara rakyat Maghribi menentang penjajahan dari segi moral, budaya, ekonomi daripada Eropah. Muhammad Al-Qahtani juga menukilkan lebih 300 buku puisi dan sajak yang berunsurkan sufi, mistik, falsafah dan jihad. Antaranya adalah Al-Muwaqat Al-Ilahiyah fi Tasurat Al-Muhammadiyah, Al-Ilmahad Al-Qudsiyah fil Muta'alliqat Ar-Ruh Al-Bikuliyah. Ini kata Lisanul Hijjah Al-Burhaniyah fi Adzabi An-Sya'air At-Tariqah Al-Ahmadiyah Al-Qahtaniyah. Kitab Lisan Al-Hujjah ini adalah hujah yang mempertahankan ritual amal-amal sufi tarikat Al-Qahtaniyah. Lepas tu Asrar Isti'adzah, mencari rahsia, dan Qasaid Al-Qahtani, iaitu puisi-puisi Al-Qahtani ini. Banyak 300 buku, tetapi hanya beberapa yang kekal sehingga pada hari ini. Jadi kesimpulannya yang kita dapat, sifat marah, bab pertama ni, sifat marah adalah satu sifat mazmumah yang dianugerahkan Allah kepada setiap insan. Sifat tersebut juga tidak dapat dihilangkan dalam diri manusia kerana kadang-kadang ia perlu dikeluarkan mengikut situasi tertentu. Betul lah. Terdapat banyak dalil dari nas yang boleh kita ambil sebagai panduan sifat marah, panduan menahan sifat marah, dan kita juga boleh mencontohi sifat marah Rasulullah SAW. Okey. Rasulullah juga ada marah, tapi marah baginda itu untuk mencegah umatnya daripada melakukan kemungkaran. Yang kedua pula, bab kedua, Muhammad Al-Qahtani ini seorang tokoh sufi, ulama dan pemimpin revolusi di Maghribi. Beliau bukan sahaja tokoh sufi, tapi beliau juga memimpin umat Maghribi ini untuk menentang penjajah, tokoh revolusi, tokoh pembaharuan. Karya-karya hasil tulisannya masih lagi dikaji dan dipelajari sehingga kini. Walaupun namanya tidak gah seperti tokoh sufi yang lain, namun peranannya dalam mewujudkan kestabilan politik dan keberanian menentang penjajah perlu dijadikan contoh dan diambil iktibar oleh semua. Usianya yang muda tidak dilalaikan dengan perkara-perkara lara, tetapi ia dihabiskan dengan perjuangan dalam ilmu dan perjuangan menentang penjajah. Jadinya setakat itu saja saya punya pembentangan pada hari ini. Saya harap ilmu-ilmu yang bermanfaat ini dapat dikongsikan, ilmu-ilmu yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat bersama untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.